Assalamualaikum, salam sejahtera. Parlimen sudah dibubarkan. Selamat datang ke Dialog 3 Penjuru versi Malaysia Memilih PRU 15. Dialog 3 Penjuru hari ini membawa tema dan juga mengangkat tajuk menempuh gelombang rakyat PRU ke-15. Saya ingin memetik kepada apa yang dikatakan oleh pengerusi Majlis Profesor Negara MPN Profesor Ulung Datuk Dr. Samsul Amri Baharudin. Sudah tiba masanya rakyat menyatakan penilaian dan pendirian mereka terhadap segala drama politik, drama demokrasi yang berlangsung ataupun yang berlaku sejak sepenggal yang lalu dalam PRU yang ke-15 ini. Selama ini, rakyat hanya menyaksikan dan juga menonton aksi-aksi dan juga drama politik para politikus di pentas yang berbeza, namun rakyat tidak terlibat dan kinilah masanya rakyatlah yang paling berkuasa untuk menentukan nasib mereka sama ada mengangkat atau menghukum para politikus yang beraksi dalam drama mereka. Sudah bersediakah ahli-ahli politik untuk menerima apa yang bakal diputuskan oleh rakyat dalam PRU yang ke-15 kali ini? Saya bersama dengan orang-orang muda yang mungkin bakal menjadi calon ataupun boleh lagilah promote diri nak jadi calon sementara belum penamaan calon ni. Saudara Alfi Zainal merupakan Ketua Pemuda UMNO Subang bersama dengan saya pada ketika ini. Saudara Haris Idham Rashid, Exco Armada Bersatu Nasional, dan juga saudara Kamil Munim, Timbalan Ketua MK Malaysia juga bersama kita dalam Dialog 3 Penjuru pada kali ini. UMNO sudah bersedia untuk PRU yang ke-15 ini. Persediaan itu mungkin boleh dilihat daripada persediaan parti, mencongak angka, mencongak jentera, melihat tarikh mana yang paling sesuai menang. Tapi adakah UMNO sudah melihat perbezaan pengundi dalam PRU yang ke-15 ni? Bagaimana sebenarnya nak menempuh gelombang rakyat PRU 15 ni? Alfi, mungkin. Ya Zul, terima kasih. Pada saya, apa yang saya melihat, apa yang sedang parti saya lakukan ialah pertama sekali yang paling penting untuk kita ialah untuk kita kembalikan mandat kepada rakyat. Tentang persediaan ataupun strategi ataupun macam-macam caralah yang selalu dilemparkan oleh pembangkang. Saya rasa yang UMNO utamakan sekarang ini ialah kerajaan haruslah ada legitimasi. Di mana kita tidak mahu mentadbir negara ini bila sentiasa dilemparkan bahawa kerajaan ini adalah kerajaan tebuk atap, kerajaan pintu belakang. Itu merupakan satu perkara yang tak baik untuk negara kita. Kenapa kita fikir macam tu? Kerana kita akan menghadapi kemelesetan ekonomi dunia pada tahun hadapan. Itu adalah satu perkara yang UMNO amat titik beratkan kerana itu merupakan UMNO akan melakukan satu tindakan iaitu menawarkan kerajaan yang stabil untuk kita mengemudi Malaysia untuk menghadapi kemelesetan ekonomi dunia. Lebih ada seperti yang pembangkang selalu lontarkan kepada UMNO. UMNO ni tamak, UMNO ni buat masa banjir ataupun UMNO ingin melepaskan pemimpin mereka daripada tindakan undang-undang. Yang hakikatnya ialah UMNO merupakan pentadbir yang berpengalaman dalam mentadbir negara dan UMNO merasakan tanpa melengahkan masa kita harus mendapat kerajaan yang stabil untuk menyediakan diri kita untuk kemelesetan ekonomi dunia masa hadapan. Dah soal tadi pembangkang, tanyalah pembangkang dulu. Mungkin Kamil dulu, saya ikut soalan. Persediaan dan juga mungkin menjawab apa yang Alfi katakan tadi. Baik, terima kasih Saudara Zul. Assalamualaikum. Selamat petang. Terima kasih Surawan ni kerana menjemput. Baik, kita tahu lewat ini kita menyaksikan krisis politik yang berpanjangan. Pasca Sheraton Move 2020 itu menyaksikan kekacauan politik yang tanpa henti. Walau bagaimanapun di sana harus ada kebijaksanaan politik untuk kita memastikan di manakah letak duduk perkara dan di manakah juga keadaan yang paling sesuai untuk kita merencana sesuatu yang besar untuk merubah setidak-tidaknya landscape politik itu secara keseluruhan. Bila kita bercakap tentang soal pilihan raya, ini ialah soal yang besar. Ianya bukan sahaja melibatkan belanja yang besar, tetapi keputusan ini adalah satu keputusan yang besar. Salah timing, salah keadaan, dia boleh menyebabkan banyak isu dan banyak perkara berlaku. Kalau saudara sahabat saya tadi menyebut tentang soal legitimasi, ini bukan perkara yang baru. Kalau kita betul-betul adhere to the principle of democracy, misalnya,
sepatutnya kita menghormati mandat asal yang diberikan kepada Pakatan Harapan pada ketika itu. Tetapi politik selalunya memang begitu. Keadaannya tidak menentu, tidak stabil dan selalu berubah-ubah. Dan apatah lagi kalau keputusan untuk mengadakan pilihan raya pada waktu dan ketika ini, tatkala agensi-agensi kerajaan seperti Jabatan Meteorologi dan sebagainya memberi kenyataan yang tegas. Bahkan teguran yang sama diberikan oleh Yang di-Pertuan Agong bahawa keadaan sekarang ini tidak memungkinkan satu pilihan raya dapat dijalankan dengan harapan kita dapat melihat partisipasi rakyat dalam proses demokrasi itu ramai. Kita kena belajar daripada pilihan raya negeri di Johor misalnya dan juga di Melaka ataupun di Sabah. Diadakan dalam keadaan di mana negara tidak bersedia pada ketika itu dan kita menyaksikan pengurangan ataupun keterlibatan rakyat dalam proses demokrasi itu tidak ramai, peratusannya terlalu rendah. Jadi dalam keadaan itu saya rasa kita ada keutamaan, list-list keutamaan yang kita perlu lihat. Misalnya dalam keadaan ini saya tak nampak sebarang urgensi ataupun keperluan yang mendesak untuk diadakan pilihan raya kerana penggal ini akan habis pada tahun hadapan. Apa salahnya kalau kita tunggu sebentar, fokus kita terhadap krisis bencana yang akan datang ini untuk pastikan bahawa yang pertama, kemaslahatan rakyat itu kita dapat jamin kebajikan mereka. Ini kebimbangan, ini ialah real, bukannya kebimbangan yang dibuat-buat oleh rakyat di bawah. Dia nak tahu apa langkah kita ni. Amaran telah diberikan, pelbagai kenyataan telah dibuat, tetapi kalau juga kita nak buat pilihan raya pada waktu dan ketika ini ialah bagi saya ialah satu keputusan yang tidak bertanggungjawab. Saya harus mengatakan itu dengan jelas kerana kita ada masalah besar yang kita perlu fikirkan dalam masa yang terdekat ni, sedang kita punya masa yang sedikit lebih panjang pada tahun hadapan untuk kita fikirkan, untuk kita boleh adakan satu pilihan raya dalam keadaan yang lebih tersusun, dalam keadaan yang lebih tersedia, dalam ruang yang lebih selesa, yang mana kita dapat jemput lebih ramai rakyat di luar sana untuk terlibat dalam proses demokrasi dan itu ialah sebaik-baiknya kalau kita dapat laksanakan kerana ianya mencerminkan keikhlasan kita dalam menjunjung prinsip demokrasi. Tapi akhirnya Parlimen sudah dibubarkan. Ya. Haris, persediaan itu perlu dilakukan. Dan bagaimana kalau dalam Perikatan Nasional bersatu menghadapi PRU kali ini? Kerana apa saja kita boleh katakan mengenai sesuai atau tidak sesuai, tapi natijahnya kita perlu bergerak ke hadapan, Haris. Ya, terima kasih Zul atas soalan dan terima kasih Astro Awani atas undangan. Berkenaan dengan Parlimen telah dibubarkan, ya, saya setuju Parlimen telah dibubarkan dan kita perlu melihat ke hadapan. Tentunya fakta-fakta yang telah dinyatakan oleh sahabat saya tadi itu sebahagian besar saya bersetuju. Tapi untuk Perikatan Nasional dan Bersatu, bila sahaja Parlimen dibubarkan, kita bersedia untuk berlawan di pilihan raya untuk mengembalikan mandat kepada rakyat untuk memilih kerajaan. Tetapi juga saya perlu titik beratkan di sini, Perikatan Nasional juga secara prinsipnya tidak bersetuju dengan timing pembubaran ini diadakan kerana prinsip pendirian Perikatan Nasional jelas bahawa pada ketika ini kerajaan yang ada perlu memberi fokus kepada persiapan banjir dan apabila monsun tiba perlu mengurus banjir itu dengan baik dan selain daripada itu pertumbuhan ekonomi juga suku kedua tahun 2022 telah menunjukkan pertumbuhan sebanyak 8.9%, satu pertumbuhan yang tinggi. Perikatan Nasional merasakan bahawa eloklah kita biar pertumbuhan ekonomi itu berlangsung untuk memulihkan ekonomi yang sudah lama pudar, sudah lama suram. Jadi tapi tentunya kita pun tahu kemungkinan besar ada beberapa kepentingan UMNO Barisan Nasional dalam membuat keputusan ini dan saya tidak rasa 100% kepentingan itu adalah berkenaan dengan rakyat kerana Perdana Menteri yang ada pada hari ini tidak mempunyai kuasa dalam parti politik beliau dan banyak perkara-perkara beliau harus merujuk kepada Presiden Parti yang mempunyai kes-kes mahkamah yang sedang berjalan dan perkara-perkara itu juga saya rasa
membawa kepada pembubaran ini? Saya rasa apa yang kita mulakan tadi dan juga apa yang diungkapkan oleh ketiga-tiga panel adalah perkara yang dibicarakan di media sosial oleh kepimpinan tertinggi parti, oleh dibincangkan dalam semua liputan-liputan berita yang kami lakukan. Tapi saya percaya juga ini adalah energi-energi dan juga tenaga-tenaga muda, anak-anak muda daripada ketiga-tiga buah parti besar di Malaysia. Saya bertanyakan balik soalan. Saya mengungkapkan apa yang dikatakan oleh Prof. Ulong. Benar, rakyat melihat politikus buat kerja. Politikus bermain politik, politikus mengatur strategi ketika COVID, ketika banjir, ketika apa juga sekali keadaan. Tapi sekarang ini kuasa diserahkan kepada rakyat. Pada pandangan Alfie, bagaimana menyantuni pengundi pada hari ini? Adakah mudah untuk kita mencetakkan pengundi ini adalah kategori yang seperti kita bayangkan seperti dahulu? Kerana tempoh 5 tahun ini mereka sudah melalui pelbagai fasa sebagai rakyat, bukan sebagai pengundi. Jadi bagaimana sebenarnya apabila gelanggang ini sudah dibuka, adakah pada pandangan Alfie rakyat akan lebih kritikal atau rakyat akan menilai UMNO ataupun parti-parti politik lain seperti biasa ataupun mereka lebih kritikal? Kalau di Subang contohnya, bagaimana Alfie merasakan bahawa susah nak memenangi hati mereka ataupun mungkin ada kajian dilakukan untuk memenangi hati rakyat pada ketika ini? Apa karakter rakyat pasca COVID, pasca banjir, pasca kemelesetan ekonomi, tak ada kerja, kena menguruskan inflasi, menguruskan pengangguran? Alfie rasa mudah tak? Ya Zul, mengenai sifat rakyat sekarang ini, pandangan saya, kita tidak lagi monopolikan satu segmen. Di mana dulu, kalau kita mak bapak kita tengok cerita Hindustan, kita semua duduk depan TV tengok cerita Hindustan. Jadi kita semua akan suka cerita Hindustan. Sekarang ni, zaman telah berubah. Ibu bapa kita tengok TV, kita tengok YouTube, anak-anak kita tengok channel-channel budak dan ada anak-anak kita yang tengok Twitter dan anak-anak kita tengok Facebook. Jadi sumber maklumat mereka amat berbeza. Jadi UMNO telah menyedari perkara ini dan kita sedang cuba sedaya mungkin untuk try to capture segala market ini. Tapi kita juga harus sedar, UMNO punya power base ataupun core support kita ialah daripada orang Melayu ataupun di luar bandar. Jadi kita punya cara kita approach target kita ini mungkin berbeza sedikit dengan cara PKR ataupun Pakatan Harapan. Kami haruslah mengimbangi cara kami macam mana kami hendak position diri kami dalam arena politik dari segi ideologi, dari segi apakah yang kita bawa untuk negara. Saya yakin kita punya ideologi yang berbeza. Itu juga menunjukkan kematangan demokrasi dalam negara kita, di mana kita tidak lagi dimomokkan oleh jatuhnya kerajaan Barisan Nasional, negara Malaysia akan musnah walaupun hampir musnah akibat Pakatan Harapan dahulu. Tapi naratifnya dibawa juga. Walaupun hampir musnah oleh Pakatan Harapan, namun kerana pentadbir awam, maka kerajaan berjalan juga. Tetapi tidak berjalan mengikut apa yang telah dirancang oleh Barisan Nasional. Barisan Nasional telah membawa Malaysia ke arah kemakmuran ekonomi selama 60 tahun. Dan telah terbantut apabila Pakatan Harapan masuk dan menjanjikan macam-macam. Satu lagi Zul, saya nak cakap, saya nak mengulas sikit apa sahabat saya kami tadi beritahu tentang macam kejujuran dalam politik. Di mana kita harus, saya minta rakyat atau orang muda menilai. Kita nak tahu maklumat politik kita nak menilai, kita pertama sekali kita kena harus lihat kejujuran ahli politik itu. Dan jika orang itu suka bercakap bohong, jadi kita harus menilai orang itu orang kita tak boleh percaya. Dan seperti contoh sekarang ini, pembangkang sering memainkan meteorologi telah memberikan amaran bahawa akan berlaku banjir besar pada bulan November, di mana pengarah meteorologi telah pun memberikan pandangan dia. Sebenarnya yang akan meteorologi akan dangka banjir besar ialah di penghujung November. Maksudnya pilihan raya perlu dilakukan pada pertengahan November. Mengikut skala apa yang telah berlaku pembubaran, insya-Allah, saya bukan SPR tapi insya-Allah pilihan raya akan berada dalam pertengahan bulan November. Namun pengarah juga ada beritahu diramalkan banjir besar pada hujung November, namun ramalan tepat hanyalah boleh berlaku 3 hari sebelum banjir besar berlaku, di mana ramalan banjir besar hanya akan berlaku di hujung bulan November. Jadi kalau parti politik sayangkan rakyat,
kita laksanakan pilihan raya secepat mungkin sebelum banjir besar ini melanda, iaitu awal bulan Disember. Jadi tak ada masalah banjir atau tidak, kita insya-Allah rakyat akan terbela, dan tahun depan kemelesatan ekonomi kita juga akan membela rakyat. Tapi Alfie, bagaimana rakyat selepas 5 tahun dengan pergolakan politik ataupun segala proses demokrasi yang berlaku ini? Adakah Alfie merasakan bahawa mereka adalah memiliki pemikiran yang sama terhadap politik ataupun menjauhkan politik, ataupun bagaimana pada pandangan Alfie? Saya yakin ini juga, Zul, adalah salah satu benda yang saya nampak Pakatan Harapan sering mainkan di media sosial, iaitu sokongan di Johor dan Melaka. Kenapa mereka tewas di PRN? Kerana orang tidak keluar mengundi. Maka alasan mereka ialah rakyat tidak keluar mengundi kerana macam-macam alasan, kerjalah ataupun cepat, macam-macam. Tapi hakikatnya untuk saya, orang muda, saya melihatkan kematangan demokrasi di negara kita, di mana orang muda tidak mengeluar mengundi juga merupakan satu pilihan. Yang cuba pembangkang nyatakan tidak mengeluar mengundi itu adalah kerana sebab-sebab kerajaan Barisan Nasional. Maka dia tidak menghormati pandangan orang muda. Orang muda ini dinamik, Azul. Mereka kalau mereka protes, undi mereka rasa tak ada makna. Mereka tidak keluar mengundi. Jadi kita nampak tafsirnya di dalam PRN Melaka dan Johor, mereka tidak keluar mengundi. Saya yakin 70-80% kerana mereka tidak mahu terlibat dalam proses demokrasi yang mereka rasakan sia-sia. Pada PRU pada kali ini skalanya sudah pasti berbeza. Pandangan Alfie, kita sebaik boleh kita nak orang keluar mengundi. Alfie rasa bagaimana? Adakah moodnya berbeza untuk PRU kali ini? Pada saya, terpulang kepada kami, Barisan Nasional, Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional, macam mana kita ingin memberikan tawaran kepada orang muda. Tapi saya yakin orang muda ni dulu yang paling mengecewakan mereka ialah janji pendidikan percuma. Jadi saya yakin untuk parti-parti politik ini, untuk meyakinkan untuk mereka keluar mengundi, terutama yang berumur 18 tahun, 19 tahun, 20 tahun, di mana pilihan itu dan tawaran itu memberi kesan direct pada mereka. Itu kalau parti-parti politik dapat capture apakah yang mereka mahukan, mereka akan keluar mengundi. Tapi kalau kita tak dapat tawarkan apa benda yang menarik hati mereka, saya yakin sebenarnya masa hari mengundi itu orang muda boleh buat apa? Dia boleh main bola. Dia boleh tengok YouTube. Mereka, fikiran dia macam tu, Zul. Saya tanyakan sama kepada Haris. Pengundi rakyat Malaysia melalui pelbagai episod terpaksa diheret bersama dengan drama-drama politik. Bagaimana kita nak menjangkakan bahawa mereka mahu berpartisipasi, dan juga apa karakter pengundi rakyat Malaysia pada hari ini setelah menonton segala drama politik ini? Haris rasa bagaimana? Ya, tentunya rakyat Malaysia telah melalui beberapa situasi yang tidak pernah dilalui sebelum ini. Dan semua parti politik sekarang ini tidak boleh menunding jari. Dulunya UMNO sahaja berkuasa, jadi kita boleh blame UMNO. Semua benda yang tak betul, UMNO yang salah. Sekarang ni dah tak boleh. Sekarang semua dah hilang jari dah. Semua sudah hilang jari. Kerana semua orang pernah menjadi pentadbir, semua orang pernah jadi pembangkang. Jadi pada 4 tahun ini kita telah melihat pentadbiran di bawah Mahathir Mohamad, Muhyiddin Yassin dan juga Ismail Sabri. Jadi ketiga-tiga coalition ini akan mempromosikan perkara-perkara baik yang berlaku di bawah pentadbiran tiga Perdana Menteri ini. Pada pandangan saya daripada Perikatan Nasional, sebab itu saya sangat bersedia untuk menghadapi PRU yang akan datang ini, kerana kami cukup percaya bahawa pentadbiran Muhyiddin Yassin Abah ini telah menunjukkan beberapa perkara penting yang menyebabkan Malaysia ini boleh keluar daripada COVID-19 dengan cepat, khususnya pencapaian vaksinasi antara yang paling hebat dalam dunia dari segi peratusan. Ini semua berlaku di bawah pentadbiran Muhyiddin Yassin. Dan juga semua perkara-perkara berat berkenaan COVID-19, langkah-langkah PKP, PKPD yang ramai tak berpuas hati dulu, dan sekarang ini membuahkan hasil. Kita sekarang ini boleh keluar, boleh beriadah dan sebagainya. Dan saya juga tidak mahu mengenepikan peranan menteri-menteri lain, kerana dalam kerajaan Muhyiddin Yassin, UMNO juga berada dalam itu, PAS juga ada dalam itu. Tapi secara jujurnya, apabila Perdana Menteri Ismail Sabri mengambil alih pentadbiran, pada ketika itu kita telah beralih ke fasa recovery, fasa pemulihan. Jadi semua kerja-kerja berat, kerja-kerja yang Tan Sri Muhyiddin dah buat, itu yang membawa kita ke peringkat sekarang ini. Jadi itu yang saya rasa rakyat tidak akan lupakan. Segala pakej rangsangan ekonomi, banyak kali Tan Sri Muhyiddin keluar menyelamatkan IKS, menyelamatkan ibu tunggal, menyelamatkan semua sektor, semua lapisan masyarakat. Jadi ini perkara-perkara yang saya rasa sekarang ini kalau kita imbau,
bagaimana kita sampai ke tahap ini adalah sebahagian besarnya Muhyiddin Yassin ketika pentadbiran COVID-19. Perkara lain berkenaan dengan mood rakyat, sentimen dan sebagainya, benar. Kalau kita lihat PRN Melaka dan PRN Johor, tentunya Barisan Nasional telah menang dengan besar, tapi kita tahu PRN Melaka yang keluar mengundi sekitar 68%, PRN Johor sekitar 56%. Kita tidak tahu apakah yang akan berlaku sekiranya peratusan mengundi itu naik ke 80% berdekatan dengan peratusan PRU 2018. Adakah trend pengundi itu sama? Kerana PRK dan PRN ini tidak boleh dijadikan garis pengukur untuk PRU kerana mood itu berbeza. Saya bagi contoh. Pada 2018, Pakatan Harapan kalah pilihan raya kecil yang diadakan. Pilihan raya kecil diadakan pada parlimen ketika itu 2016 di Kuala Kangsar dan di Sabak Pernam. Pakatan Harapan kalah kedua-dua kursi parlimen ini. Tetapi 2 tahun selepas itu, PRU pada 2018 pilihan raya umum, Pakatan Harapan menang besar. Jadi itu menunjukkan bahawa PRK dan PRN ini tidak boleh digunakan sebagai satu penanda aras yang confirm. Dia boleh bagi sedikit gambaran, tapi mood rakyat itu sentiasa berubah. Dan sekarang ini betul, saya setuju, rakyat dah lalui banyak perkara pada 2-3 menjak ini, dan rakyat juga menilai sang penguasa ini dalam mereka membuat keputusan. Contohnya, apakah pandangan rakyat apabila rakyat tahu keputusan membubarkan parlimen ini dibuat sekarang, dan kita perlu bermain dengan masa, kena buat sebelum minggu ketiga November, jangan sampai hujung November. Kenapa rakyat tak rasa, kenapa kau tak nak lepaskan banjir ini dan kita buat bulan 1, bulan 2 supaya kita tak payah bercongak seperti ini? Jadi ini antara keputusan yang rakyat akan menilai sebelum mereka memilih parti mana yang mereka rasa sesuai mentadbir. Haris, bagaimana kedudukan Perikatan Nasional berada dalam kerajaan bersama dengan UMNO, dan juga apabila situasi sekarang ini, ada kalinya rakyat akan selalu kata begini, ini saya petik daripada bila saya berbual dengan ayah saya berbual dengan orang biasa, dia keliru siapa sebenarnya kerajaan. Apabila bercerita pasal politik, ianya seperti berseteru antara semuanya. Tapi dalam mood politik PRU kali ini, bagaimana Perikatan Nasional meletakkan posisi yang baik untuk mengatakan, yes, part of the government, tapi dalam masa sama ada tindakan yang tidak disetujui, dan bagaimana itu dapat memancing perhatian rakyat pada ketika ini? Ya, tentunya. Perikatan Nasional tetap dengan prinsip-prinsip yang mesra rakyat, yang prihatin rakyat. Walaupun kita dalam kerajaan bersama dengan ahli Parlimen Barisan Nasional yang dipimpin oleh Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri, ya, kita sebahagian daripada jemaah menteri, tetapi ada perkara-perkara yang kita berbeza pendapat. Contoh, apabila ura-ura kuat mengatakan bahawa UMNO, khususnya Presiden UMNO dan sebagainya, mahu pilihan raya diadakan serta-merta, kami, Menteri-Menteri Perikatan Nasional mengatakan bahawa pendirian kami adalah tidak setuju atas 2 perkara. Satu, kita mahu fokus tentang banjir dahulu. Selepas itu boleh kita kembalikan mandat kepada rakyat dengan aman supaya kita boleh laksanakan pilihan raya tanpa kita mengira soal bot, soal pemindahan dan sebagainya. Kedua, pemulihan ekonomi. Jadi perkara-perkara ini kita berbeza pendapat. Jadi sebab itu wajib untuk Menteri-Menteri Perikatan Nasional menghantar surat kepada Yang Bertuan Agong untuk mengatakan pendirian. Supaya perkara-perkara ini rakyat akan menilai. Ini dia Menteri-Menteri Perikatan Nasional yang memikirkan soal kita. Tak kala menteri-menteri lain dan parti-parti politik lain memikirkan soal pembubaran sekarang. Jadi ini yang bakal kita terangkan kepada rakyat esok. Apabila ada inisiatif-inisiatif yang mahu membubarkan, yang mahu merisikokan pilihan raya ini, kita bukan sahaja tidak bersetuju, tetapi kita dokumenkan pendirian kita kepada Yang di-Pertuan Agong. Jadi ini yang saya cukup bangga dengan pendirian yang telah diambil oleh Perikatan. Okey, itu Perikatan Nasional. Saya terus kepada Pakatan Harapan. Kamil, bagaimana kita melihat? Saya berbalik kepada soalan pokok ini tadi. Rakyat menilai, rakyat menjadi penonton kepada aktor-aktor politik. Sudah pasti rakyat itu belajar banyak ataupun diajar banyak oleh ahli politik sendiri. Justru pada pentas kali ini, rakyat yang paling berkuasa sediakah ahli politik untuk menerima hukuman ataupun sanjungan, dan juga bagaimana menyantuni mereka supaya akhirnya nanti undi mereka yang ditagih oleh ahli politik. PKR di Pakatan Harapan bagaimana? Baik, seperti saya sebut di awal tadi, 2018 pilihan raya umum yang ke-14 sehingga hari ini, tempohnya itu sangat mencabar.
kita menyaksikan perubahan pola politik, dinamik politik yang kita tak pernah fikirkan akan terjadi sebelum daripada ini. Sepanjang daripada tempoh Tun Mahathir pindah kepada Tan Sri Muhyiddin dan juga Ismail Sabri, ini ialah bukti bahawa memang tidak stabil. Keadaan itu tidak cukup kuat untuk mewujudkan sebuah kerajaan yang betul-betul dapat menjadi pembela untuk rakyat kebanyakan. Tetapi setidak-tidaknya rakyat di bawah dan di luar sana boleh melihat dan boleh membuat penilaian dasar-dasar yang telah dikemukakan, tindakan-tindakan ataupun pelan-pelan. Sudah tentu kita tak boleh nak diskaun juga tentang keadaan COVID-19 yang sedikit sebanyak bukan hanya sekadar Malaysia tetapi seluruh dunia yang mengalami masalah yang sama, krisis ekonomi, krisis kesihatan, krisis politik dan sebagainya. Tetapi setidak-tidaknya rakyat di negara ini dalam tempoh yang ada ini akhirnya boleh tengok seperti mana saudara Zul sebutkan tadi, semua pernah jadi kerajaan dan masing-masing boleh tengok kerajaan mana yang sebenarnya betul-betul setidak-tidaknya dasar yang diperkenalkan itu dapat memberi manfaat yang baik kepada rakyat kebanyakan. Dalam masa yang sama juga, penting untuk ahli politik sedar dan juga menginsafi bahawa kadang-kadang tindakan dan juga keputusan kita itu tidak mencerminkan prinsip yang diperjuangkan oleh kita ataupun prinsip yang dilaungkan. Saya berbalik kepada persoalan di awal perbincangan kita tadi tentang soal kita, kata kita ini sebuah negara yang demokrasi, kita nak pastikan keterlibatan rakyat untuk masuk ke dalam pilihan raya, untuk pastikan mandat, setidak-tidaknya mandat yang dipungut dalam pilihan raya itu, the best if we can get most of the people go out and vote. Sebab itu kita lihat dalam PRU yang lalu, itu paling tinggi dalam sejarah kita, 82%. Kini jumlah pengundi meningkat sehingga 21 juta. Dan sudah pasti kita dalam keadaan sekarang ini kita mahukan keterlibatan yang seramai mungkin dengan harapan dan hasrat bahawa akhirnya kerajaan yang dibentuk itu ialah kerajaan yang mempunyai majoriti mandat daripada rakyat yang diberikan kepada mereka. Sebab itu sikap kita di hari ini, karakter kita, bagaimana kita portray kepada rakyat kebanyakan di bawah ini tentang apakah sebenarnya yang kita inginkan atau apakah sebenarnya yang kita nak bawa untuk negara ini. Kalau kita hanya sekadar melaungkan tentang prinsip kita nak pastikan semua rakyat terbela, tetapi dalam masa yang sama tindakan kita tidak mencadangkan yang sedemikian, bertentangan dengan apa yang dilaungkan, itu sudah pasti rakyat dapat menilai dengan jelas tentang keadaan itu. Misalnya kita kata tentang soal pilihan raya ini. Kalau kita kata kita nak ni, baik kita boleh saja kita tolak hingga tahun hadapan untuk kita pastikan bahawa keterlibatan rakyat itu dapat kita tingkatkan untuk dapatkan satu legitimasi yang lebih kuat dan tidak dapat disangkal oleh mana-mana pihak selepas daripada ini. Ataupun dasar-dasar pendekatan ataupun keputusan yang dibuat kerajaan itu. Misalnya, contohnya, saya ambil tentang isu semasa berkenaan dengan masalah public transport ataupun masalah MRT ataupun LRT di Lembah Kelang. Ini saya nak tunjukkan percanggahan di antara sikap pemimpin, pemerintah dan juga apa masalah yang dihadapi oleh rakyat kebanyakan di bawah. Dan rakyat boleh nilai apa sebenarnya yang dilakukan oleh kerajaan. Masalahnya apa, Saudara Zul? Masalahnya ialah infrastruktur itu tidak berfungsi dengan baik. Tangga eskalator tidak berfungsi dengan baik. Elevator pun tidak berfungsi. Kekerapan kabin yang lalu itu tidak mampu untuk menampung kapasiti kepenggunaan rakyat yang menggunakan perkhidmatan tersebut. Kita tahu itu ialah masalah yang ada di hadapan kita. Masalahnya ialah masalah infra, masalah kabin, masalah teknikal dan sebagainya. Tetapi tawaran ataupun solusi yang diberikan oleh kerajaan ialah memberikan tambang percuma selama sebulan. Misalnya, contoh. Jadi ini ialah bukti bahawa apa yang ada pada hari ini, mereka ini jauh terpisah daripada realiti rakyat kebanyakan di bawah. Dia tak tahu ini derita masalah rakyat. Ini masalahnya. Masalahnya ialah A, tetapi solusi yang diberikan B. Contoh yang pertama. Contoh yang kedua, soal inflasi. Kita tahu daripada bulan Januari, awal tahun ini 2.3, sekarang ini dah 4 point berapa? 4.7, 4.8 kadar inflasinya. Tubuh jawatan kuasa, inflasi, lantik ketua jawatan kuasa jihad menangani inflasi, pengerusinya ialah menteri daripada kabinet. Anggotanya terdiri daripada menteri-menteri dalam kabinet. Masalah yang dibincangkan dalam kabinet
bawa keluar, bentuk satu jawatan kuasa, lantik menteri yang ada dalam kabinet dan dianggotai oleh menteri-menteri yang ada dalam kabinet dengan harapan bahawa dapat cari jalan untuk kurangkan kadar inflasi. Itu dibuat berapa? 2, 3, 4 bulan yang sudah. Adakah ianya menyelesaikan masalah inflasi? Saudara, tidak. Tapi Saudara Kamil, kalau dengan segala masalah dan juga kekalutan itu, bukankah itu satu peluang yang baik untuk PH dan juga pembangkang Ya, betul. untuk mengambil alih dan pilihan raya itu perlu diadakan sekarang? Ya, saya menjawab persoalan Saudara Zul tadi yang membangkitkan bagaimanakah rakyat dapat menilai, dapat meyakinkan mereka bahawa kali ini ialah waktu dan masa terbaik untuk mereka keluar mengundi dan nyatakan pendirian. Jadi saya bagikan contoh-contoh sedemikian untuk saya tunjuk bahawa ini keadaan yang berlaku. Masalah selesai, masalah tak selesai. Membuktikan bahawa realiti rakyat di bawah dengan apa yang difikirkan oleh pemimpin di atas ni sangat-sangat berbeza dan sangat jauh. Tetapi adakah kita ini orang kata apa dalam keadaan yang sebegini, memang kita fikir daripada sudut politiknya ianya bagus untuk kita. Siapa tak nak pilihan raya? Saya ingat dalam keadaan sekarang semua secara umumnya semua mahukan pilihan raya. Tetapi kita ada pertimbangan dan perkiraan yang lebih utama, yang lebih aula yang disebut itu sebagai kita perlu menjaga rakyat di bawah ini terlebih dahulu dalam keadaan yang sekarang. Sudah tentu kalau kita sebut tentang 4 ataupun 5 bulan yang lalu, kita mahukan pilihan raya diadakan. Tapi memandangkan keadaan sekarang, tidak memberi kebaikan yang banyak kepada rakyat untuk diadakan pilihan raya pada ketika ini. Ini yang kita sebut kalau pemimpin-pemimpin UMNO ataupun pemimpin PAS yang selalu sebut tentang kita nak jaga tentang soal orang Melayu, tentang soal agama, apa benda semua ini. Yang banyak terkesan ni ialah orang Melayu. Kalau banjir berlaku ini. Jadi kalau nak sebut tentang soal agama pun, ini apa yang disebut, seperti mana yang disebut dalam maqasid syariah itu, the highest objective of syariah itu, keperluan kita, apatah lagi pemimpin, pemerintah, untuk pastikan bahawa nyawa rakyat itu diutamakan, preservation of life. Jadi ini yang kita marah sebenarnya, yang kita tekankan itu ialah soal ini, bukan tentang soal kita takut nak berhadapan dengan pilihan raya dan sebagainya. Sebab kita tahu dalam politik ni dia ada strategi, ada pendekatan dia. Kalau boleh kita nak suppress numbers of voters as much as we can because it's proven. Let's say if we talk about statistically, secara statistiknya kan, lagi rendah peratusan mengundi keluar itu ianya menguntungkan sebelah pihak. Tetapi daripada sudut prinsip demokrasinya itu, kalau kita ni bercakap tentang seorang yang kita masing-masing nak menjadi seorang pemimpin yang demokrat, yang nak menjunjung tentang semangat demokrasi dan sebagainya, itu harus dicerminkan melalui perbuatan dan juga keputusan. Bagaimana kita membaca sentimen rakyat selepas parlimen dibubarkan? Ni quick one untuk semua orang jawab secara mudah. Rakyat suka atau rakyat marah? Alfi? Tentunya rakyat marah dengan kerajaan Pakatan. Okey, rakyat suka atau rakyat marah? Saya rasa rakyat marah. Rakyat definitely Okey, marah. kalau itu jawapannya, apa impaknya kepada kadar pengundian? Adakah mereka akan keluar atau mereka akan tengok pergi main bola, tengok Netflix sambil lihat election akan berlaku? Apa sentimennya Alfi pada ketika ini? Kita nak melihat partisipasi rakyat pada ketika ini. Adakah mereka berada pada tahap semangat paling tinggi untuk keluar mengundi? Ya Zul, macam saya cakap tadi rakyat marah tu orang yang berumur 25 tahun, 30 tahun ke atas. Dia orang ramai. Dia orang ramai. Dia ramai. Tapi yang maksud saya 25 tahun ke bawah ni, saya yakin keadaan ekonomi negara tidak memberikan impak secara terus kepada mereka kerana mereka kebanyakannya masih lagi di bawah tanggungan ibu bapa. Jadi nak cakap pasal mereka orang muda akan keluar berduyun-duyun untuk mengundi ni, kita di Barisan Nasional masih mengambil pendekatan tunggu dan lihat. Jadi kita tengok, cuma janganlah kami harapkan jangan tiba-tiba ada satu hasutan yang tak masuk akal yang akan mengubah emosi mereka, kerana kita sedia tahu orang muda ni lebih mengundi mengikut emosi daripada melihat pada fakta. Tapi kami yakin kalau kami konsisten memberikan data ataupun fakta kepada pengundi, menawarkan fakta kepada pengundi, insya-Allah walau macam mana pun serangan daripada Pakatan Harapan untuk mengusik emosi mereka untuk tidak mengundi Barisan Nasional, saya yakin rakyat akan menilai dengan lebih baik. Tapi situasi orang muda juga berbeza-beza. Saya ada rakan di office ini yang bapaknya diberhentikan kerja ketika COVID. Ibunya meninggal dunia kerana COVID. Dan sudah pasti beliau ada sentimen yang dibawa untuk ke kertas undi.
pada pandangan Haris, bagaimana kita melihat pengundi-pengundi ini bakal, kalau dengan keputusan untuk bubar parlimen hari Isnin lepas, apa sentimen mereka dan juga bagaimana mereka akan buat keputusan? Adakah perasaan itu akan tinggi? Okey, berkenaan dengan kemarahan rakyat ini dan sama ada kemarahan ini akan dicerminkan melalui kertas undi, saya nak ingatkan semua kepada PRU kita yang berlaku 2018. Tidak tumpah skripnya, taktik ini kita sudah kenal daripada pemimpin-pemimpin daripada Barisan Nasional. Mereka suka memilih timing yang agak luar biasa, saudara. Pada pilihan raya lepas, hari mengundi itu pada hari Rabu. Dan ini telah menimbulkan kemarahan rakyat yang serius. Dan kalau kita lihat berlakunya satu kempen yang dijalankan oleh rakyat jelata di Twitter berkenaan dengan hashtag Kapul untuk G14. Ini berlaku kerana kemarahan. Jadi kadang-kadang apabila kita melihat tentang kemarahan rakyat ini, kadang-kadang undi itu akan menjadi undi protes kerana terlalu marah dengan tindakan-tindakan kerajaan, tindakan sang penguasa politik. Jadi mereka akan keluar berduyun-duyun untuk menunjuk kemarahan itu. Jadi itu yang berlaku. Itu yang berlaku pada PRU 2018. Satu, kerana hari pengundian itu diadakan pada hari Rabu dan bukannya pada hari Sabtu ataupun Ahad. Itu telah menyusahkan ramai orang dari segi transportation, dari segi pekerjaan dan sebagainya. Kedua, kita juga jangan lupa PRU itu juga telah memperlihatkan penstrukturan semula gerrymandering yang melibatkan pertukaran tempat mengundi dan sebagainya dan juga menimbulkan kekecohan pada waktu yang sama. Jadi pada pilihan raya tersebut kita boleh nampak gelombang rakyat itu di kemuncak mungkin kerana 1MDB, tetapi selain 1MDB Tapi iklim politik sekarang dah berbeza. Parti politik dulu dengan parti politik sekarang dah berbeza. Ya betul. Tapi seperti yang saya bagi tahu, tindakan orang yang berkuasa ini dengan keputusan-keputusan yang mereka buat ini kadang-kadang boleh mencetuskan kemarahan. Tapi betul, politik sekarang dah lain, tetapi orang yang membuat keputusan itu daripada satu parti politik juga. Contohnya Bersatu ada menteri-menterinya dalam kabinet, dan apabila menteri-menteri ini membuat keputusan yang tidak begitu baik, kita akan menerima impaknya dalam pilihan raya. Jadi tentunya taktiknya dulu untuk mengurangkan peratusan kadar mengundi adalah undi pada hari Rabu, dan kali ini undi pada dekat-dekat dengan monsun. Jadi kepada orang yang tidak mahu mengambil risiko seperti yang disebut oleh Alfi, tidak keluar mengundi juga adalah satu right. Jadi ini yang menjadi masalah bagi kita kerana seperti yang dimaklumkan, kita semua sebagai rakyat Malaysia mahukan kerajaan yang absah. Legitimasi itu penting kerana sekiranya ramai orang keluar mengundi, itulah suara rakyat Malaysia. 82% contohnya, itulah suara majoriti yang layak mengundi. Jadi keabsahan kerajaan itu sangat real kerana yang membuat keputusan itu besar golongannya. Compared to kerajaan negeri Johor ini hari yang dipilih hanya oleh 56% pengundi yang layak keluar mengundi, hanya lebih sikit daripada separuh. Tetapi tentunya pilihan raya tetap akan dijalankan kerana itu biasa. Tetapi yang kita nak fokus ini, sebanyak mungkin rakyat Malaysia yang layak mengundi harus participate ke dalam PRU ini untuk memilih kerajaan yang absah. Kamil, mood rakyat pada hari ini selepas parlimen dibubarkan dan juga bagaimana kita nak memastikan adakah ini peratusan keluar mengundi itu tinggi ataupun sebaliknya? Seperti disebut oleh Haris tadi, kita tak boleh nak jangka. Tapi sudah tentu kalau bagi pihak saya, keadilan dan juga Pakatan Harapan, kita mahukan, seperti yang saya sebut berulang-ulang kali, kita mahukan keterlibatan ataupun partisipasi yang tinggi di kalangan rakyat. Cuma tinggal lagi sekarang ini ialah bagaimanakah kita ini, pemimpin-pemimpin politik, mampu untuk memberi keyakinan kepada rakyat untuk pujuk semula mereka ini pergi ke tempat mengundi dan buang undi. Sebab kita kena pastikan pada kali ini kita dapat hentikan persengketaan ataupun krisis yang sedang berlaku ini sekiranya kita dapat satu jumlah yang besar. Cuma saya nak pesan juga di sini bahawa kita jangan meremehkan keupayaan rakyat. Jangan meremehkan kebangkitan rakyat. Sebab banyak tindakan-tindakan kita ini seolah-olah tidak mencerminkan bahawa kita memberi penghormatan kepada rakyat. Seolah-olah keputusan-keputusan yang dibuat ini mencerminkan bahawa dasar dan hala tuju negara ini, matlamat negara ini ditentukan oleh 2-3 kerat orang politik. Tidak, kita kena ingat bahawa yang menentukan matlamat, dasar, hala tuju dan masa depan negara ini ialah rakyat kebanyakan di bawah.
bagaimana nak memudahkan rakyat menunaikan tanggungjawab mereka. Tak kiralah undi hari apa sekalipun. Kerana akhirnya, ini saya rasa permintaan parti-parti politik kepada Suruhanjaya Pilihan Raya akhirnya. Kerana rakyat bergelar perantau ramai, yang belajar di luar negara ramai, yang bergelar mahasiswa pun ramai kerana pengundian sudah dibukakan secara automatik. Apa mungkin syur-syur yang boleh diberikan kepada SPR untuk memudahkan rakyat mengundi pada PRU kali ini? Kamil mungkin boleh menulakan dahulu. Baik, sudah tentu dia kena pilih. Tak bolehlah buat macam pilihan raya yang sebelum ini. PRU 14 buat pada hari Rabu yang menyusahkan semua orang. Dan memang purpose politically, memang ada on purpose benda itu. Kena dibuat pada hari yang kondusif, yang convenient bagi semua orang. Walaupun dalam keadaan sekarang ni, kita dah tahu keadaan itu tidak convenient lagi sebenarnya secara umumnya. Kalau saudara Alfi sebut tadi tentang ramalan, yalah, ramalan ni nama pun forecast ramalan. Ramalannya bulan penghujung bulan 11. Tetapi banjir dah ada di Banting. Banjir dah berlaku di Ipoh. Banjir dah berlaku di beberapa tempat yang lain. Jadi ini ialah tanda-tanda awal. Kalau tanda-tanda awal itu sudah ada, kenapa kita masih lagi tak boleh nak appreciate ataupun kita tak boleh nak pertimbangkan tanda-tanda awal yang diberikan ini? Ramalan ni kita tak tahu. Dulu kita tak ramal pun banjir teruk macam tu. Tapi bila banjir itu datang dalam skala yang kita tak jangkakan, yang kita berekodkan kerugian lebih kurang dalam angka 6 bilion ringgit pada banjir tahun lalu. Ini kos untuk pilihan raya ni berapa? 1 bilion ringgit untuk jalankan. Tapi kami kalau rakyat marah, dia rasa nak mengundi, ya, datang ribut pun dia mengundi juga. Ya, betul. Cuma saudara fikir, contoh macam di Melaka misalnya, ketakutan orang terhadap COVID misalnya, itu kita tak boleh diskaun, kita tak boleh nafikan. Seperti juga di Johor, keadaan begitu. Dia adakan dalam keadaan yang tidak kondusif. Begitu juga dengan di Sabah, yang akhirnya menyaksikan keputusan itu menyebabkan merebak, jadi pula satu fasa yang lain. Merebaknya COVID dalam negara dengan meluaskan akibat daripada keputusan yang kita tidak fikirkan sebenarnya keputusan itu sama ada keputusan itu baik untuk rakyat ataupun tidak. Kebanyakan keputusan yang dibuat itu ialah keputusan yang dibuat ialah untuk memikirkan riwayat politik. Saya bagi contoh satu lagi, sikit lagi Saudara Zul. Kenyataan yang dibuat oleh Presiden UMNO dalam 2-3 hari semalam ataupun 2-3 hari yang lepas. Kalau dia kata kalau tak buat, kalau ini tidak diadakan sekarang, Tok Mat, you are on the waiting list. Apa kebimbangannya di situ? Nak sampaikan kepada rakyat di bawah ni, apakah kebimbangannya? Kebimbangannya ialah berkenaan dengan riwayat politik mereka. Tapi syur kepada SPR jangan dilakukan pada hari yang menyusahkan rakyat. Jangan cari SPR ni. Tapi undi pos, syur-syur lain mungkin datang daripada kami kalau dapat dicadangkan kepada SPR. Berbalik pada soalan saya tadi. Ya. Apa lagi syur-syur yang lain? Contohnya mahasiswa, anak-anak muda. Secara umumnya gini, Saudara Zul, mudahkan urusan rakyat untuk mengundi. Cari jalan untuk mudahkan urusan rakyat untuk mengundi. Jalannya bagaimana? SPR, kita dah bagi you tanggungjawab untuk laksanakan perkara itu. Kalau tak tahu, boleh tanya orang, minta pendapat. Tetapi ini ialah perkara yang saya ingat, kalau SPR pun tak boleh fikir tentang perkara ini, problem kita ni. Okey Alfi, saya tanya soalan yang sama. Syur kita kepada SPR. Kalau misal katanya kalau kawasan banjir perlu hantar sampan dan sebagainya, itu mungkin kelakar bunyinya, tapi itulah yang kita perlu fikirkan dan juga SOP dan sebagainya. Dan kalau nak menjawab kepada Kamil kata tadi, silakan saya beri ruang. Jadi pada saya lah, apa yang sedang dijalankan oleh SPR ni dah cukup baik. Mungkin kalau ada pertambahan pun kita kena lihat dari sebab pelbagai aspek keselamatan. Kerana katakanlah kita memudahkan sangat proses pengundian tu, nanti keputusan undian tu akan menjadi satu benda yang tidak kukuh. Jadi setakat ini mengikut pengalaman saya, mengikut proses pengundian di pusat daerah mengundi, saya nampak proses sekarang ni amat sukar untuk ada sebarang tampering of votes. Tapi katakanlah kalau kita buka satu pusat mengundi di universiti ataupun kita mudahkan di luar negara, di mana seperti contoh ya Azul, katakanlah kita bukakan kita mudahkan undian di Egypt misalnya, di mana katanya ada 10,000 pelajar Islam Melayu dan tiba-tiba keputusan daripada Egypt ni akan swing apabila contohnya di satu parlimen kelihatan PKR sedang mendahului.
Dan setelah dikira undi POS daripada Egypt yang dimudahkan undian itu akan melakukan satu pertukaran keputusan. Jadi di situ pun tidak berlaku adil kepada parti politik yang terkesan kerana mula-mula mendahului. Tetapi setelah tiba undi POS daripada Egypt contohnya, dia akan mengubah keputusan. Jadi mekanisme macam mana untuk memastikan undi itu secure, tidak boleh ditampered, itu saya rasa SPR kena fikir dengan masak-masak. Kita kena imbangi macam mana untuk memudahkan pengundi dan juga untuk memastikan undi itu tidak ada sebarang tampering. Itu berkaitan dengan undian di luar negara untuk memudahkan undian. Saya nak menjawab sikit je lah tentang apa yang kami sebutkan tentang apa Presiden saya cakap. Sebab saya nampak benda itu sedang berlegar-legar di media sosial. Dan di sini saya ingin menjawab perkara itu. Kalau kita tengok di video yang sedang viral tu pun melihat Presiden berlawak. Tetapi itu yang diutuskan di dalam convention. Tidak pun berlaku. Tetapi hakikat dan faktanya, Kamil, yang berlakunya pertukaran kerajaan baru yang digugurkan tuduhan ialah pemimpin daripada Pakatan Harapan, bukan UMNO. Tidak ada lagi pengguguran kes daripada pemimpin-pemimpin UMNO walaupun Perdana Menteri daripada UMNO. Yang kita nampak yang berlakunya pertukaran kerajaan, Lim Guan Eng punya kes dan kebanyakan pemimpin PKR digugurkan kes. Dan mungkin juga walaupun BN tidak akan melakukan video-video kotor macam tu, menangnya Pakatan Harapan kali ini, gugur lagi sekali kes Lim Guan Eng dan gugur lagi sekali kes Syed Saddiq. Kita tak tahu. Okey, saya tinggalkan begitu. Anda hujahkan di media sosial, mereka akan berdebat di sana tapi bukanlah di platform di Kaca TV ini. Haris, kerana ini dia panjang lagi nak bercerita pasal perkara ni sampai menang nanti. Tapi Haris, saya tanyakan, memudahkan rakyat untuk keluar mengundi bagaimana? Kerana akhirnya nanti rakyat dah nampak. Di Singapura ketika pengundian dilakukan ketika COVID-19, waktu pengundian dipanjangkan. Itu juga yang berlaku di Malaysia sehingga pukul 6. Sesuatu perkara yang tidak perlu diubah dalam perlembagaan sekalipun. Di Amerika Syarikat, ketika COVID-19 berada di angka tertinggi, undi secara pos itu dilakukan dengan secara meluas. Itu demokrasi ala mereka. Tapi kalau di Malaysia, tidakkah kita belajar sesuatu dengan perubahan yang berlaku? Apa syur yang boleh diberikan oleh parti politik seperti Perikatan Nasional kepada SPR untuk pilihan raya kali ini? Okey, antara syur yang saya rasa wajar kita berikan kepada SPR adalah pertama, memberitahu tarikh itu awal dan tarikh itu janganlah singkat sangat kerana seperti yang kita maklum bukan semua pengundi berada di kawasan pengundian tersebut. Ada yang perlu balik daripada luar, ada yang duduk jauh dan perlu beberapa perancangan yang lebih lama. Itu yang pertama. Yang kedua, tambahan masa sampai pukul 6 ini saya nak tekankan, janganlah pukul 6 itu kalau adanya orang yang masih beratur, dia terus tutup. Jadi lebih bertimbang rasa dan sebagainya. Ketiga, saya rasa pemilihan tempat-tempat mengundi juga harus kondusif dari segi parking dan juga logistik. Dan saya rasa yang paling mustahak, orang muda khususnya, orang muda ni tak suka tunggu lama. Dia punya patience tu rendah. Jadi kita nak make sure, kita nak minta SPR fikir jalan untuk kurangkan waktu menunggu, pendekkan sedikit line-line ni. Sama ada kita besarkan tempat mengundi ataupun proses lah. Ini secara prosedur dan proses. Berkenaan dengan undi POS, ini menarik kerana kalau kita ingat PRU 18, undi POS ini yang menjadi masalah. Belum lagi PRU 2018. 2018, okay. Maaf. Undi POS yang menjadi masalah kerana tak sempat balik ke tanah air, ada yang perlu bawa peti, ada yang perlu kumpul duit untuk peti itu diterbangkan khas ke Malaysia. Ini saya rasa perkara yang SPR perlu tekankan kerana rakyat Malaysia yang berada di luar sana juga mempunyai hak yang sama seperti kita dan undi mereka juga harus dikira seperti undi kita, tidak boleh terlambat ataupun tercepat. Dia perlu synchronize begitu. Dan itu perkara-perkara yang saya rasa SPR boleh fikir tentang bagaimana dan juga secara umumnya SPR harus kawal hostility. Kiranya jangan benarkan kempen pilihan raya itu menjadi hostile. Kerana kadang-kadang rakyat ni takut nak keluar mengundi. Kemah panas dekat sangat, bila kita lalu sini orang datang serbu dan sebagainya. Saya rasa pengawalan dari segi keselamatan pengundi pada hari mengundi itu juga perlu ditingkatkan. Itu show-show yang kita bincangkan, mungkin akan boleh dibincangkan dengan secara terperinci nanti. Masa kita untuk PRU 15 ni mungkin lagi panjang kerana kita baru saja mendengar Parlimen dibubarkan, belum lagi kita dengar mesyuarat SPR dan sebagainya yang bakal menentukan tarikh.
Tapi saya ingin menggambarkan satu situasi dan ini adalah realiti berdasarkan cerapan dan juga pada situasi yang berlaku pada tempoh 5 tahun ini. Kita mungkin bercerita mengenai pakatan dan juga perikatan serta gabungan parti-parti untuk membentuk koalisi sebelum PRU. Tapi seolah-olah itu tidak nampak buat setakat kita berbicara hari ini. Ada yang bercerita mungkin akan wujud situasi parlimen tergantung dan itu adalah situasi yang mungkin berlaku di Malaysia dan juga tidak mustahil ataupun tidak begitu asing di beberapa negara demokrasi maju yang lain. Jika itu berlaku di Malaysia, itu memerlukan ahli-ahli politik dan juga parti-parti politik ada kebijakan untuk berunding berdasarkan keputusan yang diputuskan oleh rakyat. Pada pandangan Alfie, pada detik ketika itu nanti, bagaimanakah caranya parti-parti politik yang berseteru pada hari ini mahu duduk bersama untuk memikirkan kembali kepentingan rakyat dan juga kestabilan politik itu, Alfie? Ya Zul, Presiden parti saya, Datuk Seri Zahid Hamidi pernah menyatakan jika ada berlaku hang parlimen ataupun ada parti yang tidak mendapat majoriti untuk mengutuk kerajaan, UMNO terbuka ataupun Barisan Nasional terbuka untuk berbincang dengan parti-parti dengan syarat parti itu haruslah kompromi dengan dasar-dasar utama Barisan Nasional. Jadi jika kalau ada kompromi dan saya yakin politik melihat kedinamikan politik sekarang ini, saya yakin akan tidak mustahil akan berlaku satu kompromi di mana mungkin Barisan Nasional akan bergabung dengan PKR. Misalnya kerana nampak sekarang pun DAP tak berapa suka Anwar Ibrahim jadi Perdana Menteri. Okey, itu yang jawab. Ya, jadi mungkin akan jadi macam tu. Jadi kita tak tahu kedinamikan politik zaman sekarang. Tapi seperti yang saya maklum tadi Zul, Barisan Nasional terbuka, tetapi apa yang Barisan Nasional mahukan ialah supaya rakyat memberikan mandat yang utama kepada mereka supaya mereka dapat membentuk kerajaan yang stabil dan kukuh untuk kita mentadbir kerajaan mengikut acuan Barisan Nasional. Dan apabila kita membentuk kerajaan, Barisan Nasional mentadbir negara, kita ada sense of responsibility. Mana kita tak bolehlah tai chi, kalau ada masalah tai chi pada Perikatan Nasional, tai chi kepada PAS, tai chi pada rakan-rakan yang lain, will take account full responsibility of the government. Dan di mana itulah kelemahan kerajaan sekarang yang kita lihat, di mana kita boleh tai chi ke sana ke sini dan akhirnya yang ruginya rakyat. Jadi itulah antara sebab kenapa Barisan Nasional mahukan PRU cepat. The government must also take full accountability atas semua keputusan yang dilakukan untuk rakyat. Kalau melihat ataupun menimbangkan kemungkinan rundingan itu perlu dilakukan selepas PRU, keputusan PRU itu diketahui kemudian, bukankah skrip kempen parti ini juga perlu disulam dengan sebaik mungkin pada pandangan Alfie? Pada pandangan saya, going towards election seumpama kita pergi berperang lah. Jadi kita tidak bolehlah pergi berperang dengan harapan kita akan berkawan dengan musuh kita dahulu. Tetapi mungkin dalam peperangan juga, setelah berperang setelah sekian lama, mungkin dua-dua pun penat, dua-dua pun rasa macam tak larat nak berperang, mungkin dia orang akan ke meja rundingan. Jadi akhirnya yang akan benefit ialah orang-orang yang di medan perang itu. So rakyat kena tengok cerita perang lah ni. Okey, Haris, bagaimana membayangkan kesediaan untuk berunding? Bukan kalau kita bayangkan tadi lah situasi parlimen tergantung contohnya. Bagaimana kesediaan Perikatan Nasional dan juga membayangkan kebijaksanaan bagaimana yang perlu dilakukan pada ketika itu nanti? Okey, saya sebut tentang bersatu dahulu ya. Tadi bersatu ini telah berunding dengan semua parti pada penggal ini. Kita pernah bersama Pakatan Harapan, kita pernah bersama Perikatan Nasional dan juga Barisan Nasional. Jadi bersatu ini terbuka dengan rundingan bersama parti-parti politik yang mempunyai prinsip-prinsip yang sama dan juga plan-plan dan strategi yang sama, selari dengan Perikatan Nasional. Tambahan pula, saya sebagai rakyat Malaysia, saya rasa itu adalah jalan terbaik untuk politik tanah air selepas ini kerana sudah tiba masanya kuasa itu perlu dikongsi. Kerana tentunya perkara-perkara seperti 1MDB dan sebagainya berlaku apabila satu parti politik itu terlalu kuat dan terlalu berkuasa sehingga check and balance itu kurang berlaku. Dan sekarang ini apabila kita tengok dalam sebuah kerajaan ini ada PAS, ada Bersatu, ada UMNO, ada MIC dan MCA. Jadi bila kuasa itu dikongsi, kita rasa yang tidak ada siapa yang terlampau kuat sebenarnya. Tapi tak stabil katanya nanti.
sebenarnya kalau tanya saya, alhamdulillah dari segi prestasi Kerajaan Perikatan Nasional dan juga Kerajaan Keluarga Malaysia ini prestasinya agak baik. Walaupun dalam kabinet itu terdapat pelbagai pandangan, tetapi akhirnya keputusan-keputusan itu adalah keputusan bersama dan keputusan yang baik. Dan sekiranya kalau kita tengok, saya rasa Malaysia ini sangat unik kerana PRN Johor, PRN Melaka, Perikatan Nasional boleh bertempur dengan Barisan Nasional. All out bertempur. Tetapi apabila datang ke federal level Putrajaya, mereka ini boleh ketepikan perbalahan itu. Dan ini yang saya rasa profesionalisme yang kita dah nampak di kalangan ahli politik kita. Dan sekarang ini bukan masa winner takes all, loser takes nothing. Sekarang ni lebih kepada semua rasa khazanah negara ini. Sebab itu di bawah Kerajaan Keluarga Malaysia ini saya juga rasa satu perkembangan yang baik apabila ahli-ahli parlimen pembangkang juga mendapat peruntukan yang sama banyak. Jadi ini perkara yang sihat berlaku dan saya rasa kita harus kekal landasan ini tetapi lebih advance ke depan. Kesediaan untuk berunding, berkongsi kuasa. Kamil, dalam masa 2 minit, saya ada 2 minit lebih kurang. Kita sedang melalui proses, bahagian daripada proses mematangkan politik kita. Kita menyaksikan dinamik politik dalam tempoh 3-4 tahun kebelakangan ini sangat unik. Tidak pernah dijangkakan berlaku tetapi ianya berlaku. Dan kehadapan ini kita menjangkakan akan lebih macam-macam lagi yang berlaku. Dan kita tidak boleh kesampingkan sebarang kemungkinan untuk berunding dan sebagainya. Kerana kita tidak boleh menjangkakan apa yang berlaku pada masa akan datang. Sejarah di negara ini tidak ada satu parti yang memperolehi simple majority yang dapat memerintah negara secara bersendirian. Semuanya memerlukan kepada koalisi dan kerjasama politik dan sebagainya. Dan saya fikir yang paling penting selepas daripada ini ialah sebarang kerjasama yang dilakukan itu yang pertamanya haruslah berteraskan kepada prinsip. Kerana kita perlu belajar juga daripada apa yang berlaku sebelum daripada ini. Prinsipnya tidak jelas. Walaupun dilaung-laungkan itu sebagai perpaduan ummah dan sebagainya, tetapi kerajaan Melayu dan sebagainya, 96% itu Melayu sebagainya. Tapi masalah orang Melayu pun tak selesai. Pemimpin-pemimpin di kalangan pemimpin ahli politik Melayu pun bergaduh. Jadi sebenarnya jangan kita kena hati-hati. Apakah yang mengikat kita ini adalah kerana idealisme ataupun prinsip kita, ataupun yang mengikat kita ini adalah demi kedudukan dan kuasa. Jadi saya kira dalam ruang yang ada ini, berhadapan dengan pilihan raya yang akan datang ini, saya kira rakyat di luar sana boleh membuat penilaian yang baik untuk kita pastikan bahawa kita bukan sahaja mahukan kerajaan yang stabil, tetapi kita juga mahukan kerajaan yang faham tentang hati nurani derita rakyat di bawah dan mampu mengangkat prinsip-prinsip demokrasi yang dapat menjaga kebajikan dan juga kemaslahatan rakyat secara keseluruhannya. Okey, itu saja buat minggu ini. Kami buka tirai Dialog Tiga Penjuru versi Malaysia Memilih. Tapi bak kata mereka, bak kata Alfi tadi, sementara itu Parlimen sudah dibubarkan. Sementara itu kita tengok lagi dulu drama perang ataupun filem perang ahli-ahli politik. Tapi kami di Dialog Tiga Penjuru sentiasa memberikan anda diskusi seperti ini, perbezaan idea dan juga percanggahan pendapat. Tapi akhirnya kita sebagai rakyat yang perlu menang untuk memilihkan wakil yang terbaik untuk mewakili kita. Sekian saja Dialog Tiga Penjuru untuk minggu ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita jumpa lagi nanti. Terima kasih.